Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? And hope semua dalam keadaan sihat. Okay, hari ini I want to share something about jin. Very interesting story. Hold on, nak duduk sekejap. Senang sikit. Oh. Okay, today I want to share something about jin. Someone that I just met, baru jumpa. And apa yang terjadi, jadi kita kita melawat dia. Dan because saya lagi dalam proses belajar tentang ruqyah yang lebih kalau ruqyah biasa-biasa tahulah, but I have to belajar lebih dalam tentang kes-kes yang baru yang jarang kita dengar ni semua. So why I want to share today about this story, very interesting story. Macam mana iblis dan jin dapat menipu kita dengan cara yang sangat halus. Honestly, I'm quite shocked bila dapat tahu kes ni, bila dorang ceritakan ni semua, right? Apa yang terjadi semua. So I try to cut the story short. Okay, dia bermula pada sepasang suami isteri. Okay, di sepasang suami isteri tu dorang lelaki dia, suami dia tu pemarah, selalu macam always get angry, selalu marah sikit salah, macam orang yang maybe orang macam Pak Haji juga. Okay, pemarah tapi orang yang pemarah tapi dia nak kebaikan. Dia marah dia punya wife tu untuk kebaikan, cuma mungkin cara penyampaian tu salah, ataupun cara penyampaian tu betul, tapi pihak isteri dia tu belum lagi, during that time belum lagi boleh terima, because kita ni manusia jarang nak terima nasihat. Bila orang nasihat ni kita selalu don't take it seriously. Jadi apa yang terjadi, bila I cuma namakan this lady, I nama samaran dia I kasih Anis lah. Anis, then maybe dia punya husband Malik. Okay, so what happened, bila Malik dah marah-marah Anis, dah selalu marah, then Anis punya hidup stres macam tertekan. Tapi Malik ni bila dengan kawan-kawan dia, bila dengan family dia, dengan Allahu Akbar, ada kapal terbang pula. Okay, hold on, kasih kapal terbang jalan, because bising. I'm at Changi Beach, so it's very near to Changi Airport. That's why every few minutes ada kapal terbang. Boleh nampak kan belakang. Okay, so Malik ni dia very nice person towards orang-orang lain, macam dia punya kawan, dia punya saudara, family, semua orang. Okay, I can understand Malik punya position, because kita sebagai manusia biasanya kalau orang yang terdekat tu, kenapa kita lebih strict, lebih garang, because kita nak orang yang terdekat kita ni memperbaiki diri mereka. Tapi kalau macam orang luar tu, dorang tak ada connection dengan kita. So for them kita cakap baik-baik, nasihat, kalau dorang nak dengar, tak dengar bukan urusan kita. Tapi kalau macam untuk family, of course kita nak kena strict, because kita nak family kita ni jadi keluarga yang sakinah semua, right? So bila Anis ni selalu kena marah, then nanti the bad thing is dia punya husband ni Malik suka banding-bandingkan. So dia bandingkan, tengok perempuan tu, tengok isteri dia ni, dia macam gini. Jadi maksud Malik tu, dia bukan membandingkan isteri dia dengan perempuan lain atau dengan isteri orang, tapi apa yang dia cuba sampaikan, kenapa engkau tak boleh jadi macam gini. Ambil orang ini sebagai satu contoh, motivation or inspiration untuk engkau berubah. So maksud dia gitu. Cuma dia punya wife ni, Anis, dia a bit sensitive. Dia salah faham, jadi dia ingat dia punya husband ni selalu beza-bezakan, banding-bandingkan. Jadi sampai until one stage, bila Anis minta dia something, nak beli, adalah barang, I tak boleh sebutkan because tu a bit sensitive, nak beli barang. Jadi Malik kata dia tak ada duit, tak cukup duit, jadi tak boleh beli sekarang. Maksud Malik tu, dia tak nak Anis ni membazir, beli perkara barang yang dah ada, dia keep on beli. Jadi Malik cuba ajar dia disiplin, jangan membazir. Jadi Malik cuma buat short explanation, cuma kata tak ada duit. But dalam hari yang sama,
Malik punya adik minta duit for something else yang tak berapa important. Maksudnya tak berapa important untuk family, tapi important untuk persekolahan dia. Jadi Malik kasih duit. Jadi bini dia, ni Anis, terus fikir tadi tak ada duit, tapi bila dengan orang lain dia boleh kasih duit. Macam dia tak dahulukan aku. So daripada situ terus Anis dah mula tak nak layan Malik. Jadi bila Malik balik kerja, dia masak seperti biasa. Dia masak, lepas tu dia tinggalkan. Dia tak ada communication dengan Malik for almost 1 month. Jadi bila dah itu terus masuk bilik, dia tidur. Dia kunci pintu, kunci diri dia dalam bilik. Bila Malik nak masuk tidur, nanti dia akan tidur di bawah. Jadi Malik tidur ke atas bed, dia akan beralih tidur kat bawah. Jadi dia tunjukkan attitude seperti itu selama sebulan. Until one stage, something happen, I tak boleh share kat sini because mungkin dia dengar my video. So one thing, satu perkara ni terjadi bila the same thing, Anis ni perlukan sesuatu tapi Malik tak boleh kasih. Dia boleh kasih tapi dia tak nak kasih because of certain reason. Jadi tapi sama juga terjadi macam kemarin. Jadi Malik boleh kasih orang lain tapi tak kasih Anis. Jadi daripada situ Anis betul-betul kecewa. Dia nangis dalam bilik. Dia sampai nangis terseduh-seduh sampai nangis kecewa habis lah. Sampai kata nak cerai macam-macam. Actually Anis, I ceritakan sedikit dia punya background. Anis ni dia become super sensitive because dia kat sekolah dulu selalu kena bully. Dia tu I tak boleh cakap tak cantik, jadi dia kurang lah. Kalau banding dengan perempuan-perempuan lain, dia tu kurang. Jadi kulit dia gelap, dia tu tak tahu style. Jadi dia selalu jadi bahan bully oleh kawan-kawan dia. Even dia kerja dulu pun kena bully. Jadi Malik tak kasih dia kerja semua. Because of that, dia selalu depression. Jadi kerana dia depressed tu, dia stress, dia suka ambil texting. Benda yang kecil pun dia suka stress, fikir macam seolah-olah macam dia tu tak yakin Allah akan bantu. Macam dia stress, aku nak kena buat ni. Jadi dia punya keputusan tu semua keputusan yang melanggar hukum-hukum Islam. Contoh, tak apalah aku kerja je jadi waitress pun tak apalah, janji aku dah ada duit. Tapi kerja waitress tu tak boleh kan. Jadi something like that. So bila dia dah nangis tu, terus dia dah start macam nampak bayang-bayang dalam bilik dia tu. So that bayang-bayang during the few months yang dia selalu tak tidur dengan Malik ni, dia start nampak bayang-bayang. Tapi dia tak pasti. Because bayang tu yang dia nampak is at the corner of dia punya mata. Macam kat tepi. Jadi bila dia pusing tak ada. Tapi dia selalu nampak very very clear. Tapi bila dia pusing je dah tak ada. So a few times. Until like more than 1 month, almost 2 months. Bila dia dah nak, until that stage yang benda ni terjadi ni, yang dia menangis teruk ni. Terus benda tu dah start become more clear. Bila dah clear tu maksud dia tak wujud tapi masih bayang-bayang. Jadi dia tak tahu antara dia nangis, dia penat tertidur, itu mimpi ataupun kenyataan. Jadi benda ni, makhluk yang seperti shadow ni, seperti bayang ni datang kat dia, usap kepala dia, peluk dia. Jadi dia rasa macam betul-betul manusia yang peluk, tapi tu cuma bayang. Just shadow warna hitam. Tapi dia rasa peluk tu seperti peluk, betul-betul peluk orang. Jadi dia rasa mungkin dia mimpi waktu tu. Memang badan dia tak boleh bergerak. Jadi dia fikir dia mimpi. So what happened? Bila benda tu dah peluk dia, dah usap rambut kepala dia, then dia mula dengar suara like banyak orang benci kau. Daripada kecil ramai orang benci kau, ramai orang tak suka kau. Even sekarang suami kau sendiri tak suka kau. So kau nak kena tunjukkan dorang yang kau boleh jadi manusia yang lebih baik. So kau mesti dengar nasihat aku. So this is how kita dengar, perhatikan macam mana iblis atau jin menyesatkan kita dengan cara halus. Dia punya nasihat tu, dia kata kalau kau nak jadi cantik, kalau kau nak orang pandang kau tu macam terhormat, orang yang macam luar biasa, lakukan solat tahajud setiap malam. Jangan skip, jangan terlepas pun walaupun satu hari. Dan setiap pagi kau mesti kerjakan solat sunat duha 2 rakaat.
walaupun kau kerja, kau sibuk, kau tak boleh miss ini 2 solat selain daripada solat 5 waktu. Jadi daripada situ, bila pada mulanya Anis ni rasa takut juga, tapi dia dah start bermain kat fikiran dia. Kalau itu mimpi, nasihat ni pun bagus, tapi kalau ini betul pun, ini aku tak rasa jin atau setan. Takkan jin dengan setan suruh kita solat, suruh kita bangun tahajud, kejutkan kita tahajud. So Anis dah mula ada communication, dan Anis tahu bahawa walaupun ni bayang, tapi dia something, satu benda yang boleh memahami Anis punya perasaan, apa yang Anis nak. Jadi makhluk ni keep on bilang dia about jaga kebersihan. Dalam Islam, kebersihan tu important, pakai baju yang bersih, kemas. Jadi dia dah boleh nampak perubahan, sehingga kawan-kawan dia semua dah boleh nampak dia perubahan. Jadi bila kawan-kawan dia yang dulu bully dia tu semua datang kat dia, mula nak buat kawan dengan dia, dia sampai dapat kerja bagus, because kata makhluk tu, because engkau selalu solat duha, engkau selalu dengar kata aku untuk mengerjakan solat duha, dan kau dah dapat kerja yang bagus. Itulah berkat dengar kata aku, dengar nasihat aku. Jadi dia dapat kerja bagus semua. Kawan-kawan lama yang nasihatkan dia tu semua rapat dengan dia. Jadi dia komplain, dia bilang dengan makhluk ni, dia cakap, dorang tu dulu time sekolah, dorang selalu bully aku. Dekat kerja, dorang bully aku. Bila aku dah macam gini, semua nak buat baik dengan aku. Bila aku dah ada kerja, gaji bagus, semua nak minta tolong dengan aku. Terus makhluk ni kata, orang-orang macam gitu kita tak perlu kawan dengan orang gitu. Orang-orang gitu yang membuat menjatuhkan kita. Kenapa kita mesti kawan dengan orang-orang negatif? Jadi kita hanya pilih orang-orang positif. Ingat ni, walau siapa pun dia, kalau dia itu tak menghormati Anis, singkirkan dia. Kerana dia bukan manusia yang sebenar. Dia tak tahu siapa diri dia. Jadi Anis buat, all kawan-kawan dia yang datang rapat, dia cakap, aku tak kenal kau, kau jangan kawan dengan aku. So Anis dah mula sombong lah, tolak dorang. Even suami dia sendiri, Malik, kadang-kadang nak makan, dia cakap, kenapa cari aku nak makan? So this kind of thing, until Malik dah nampak perubahan dia. Benda ni dah jalan berapa bulan, dah makin parah, tapi solat dia tak tinggal. Jadi until the stage yang benda apa makin parah, I cuma skip because banyak kejadian yang terjadi. Because benda ni terjadi bukan sekejap, dia communicate, ada relationship dengan this makhluk ni. Relationship maksudnya ada communication selama 4-5 tahun, together, selalu berbual hampir setiap malam. Bila dia nak tidur dengan Malik, dia akan berbual sekejap dan dia tidur. Lepas tu dia akan bangun, bila nak solat tahajud, makhluk tu akan kejut dia, suruh bangun tahajud. Jadi bila dah nampak perubahan, Malik cuba tanya nasihat daripada ustaz-ustaz, ustaz-ustaz, macam mana bini dia berubah bagus gini, tapi macam something yang tak betul. So Malik pun cerita apa yang dia tahu. Jadi diorang pun bawa lah apa ni, ustaz ni dengan ustazah, because dia perempuan. So diorang plan bawa ustazah ni jumpa Anis. So berbual macam kawan, jadi berbual, try to korek. Because kalau Anis tahu yang dia berdepan ni dengan ustazah, dia mesti tak nak jumpa. Because orang gila tak nak cakap diri dia gila. Orang sakit cakap diri tak sakit. Orang yang negatif ni, dia selalu cakap, tak ada, aku positif, aku. So this is the thing. Jadi ustazah tu pun jumpa dia. They go out to have dinner, makan sama-sama, kenal gitu kan. So they try to dig. Then ustazah tu pun try to dig lah, like, dulu Anis gini, macam mana boleh berubah. Then dia ceritakan macam mana dia berubah. Ada orang nasihatkan dia ni semua. Then they know that this thing is jin. Okay, jadi dia tak bilang Anis, dia cuma bilang suami Anis, kita nak kena buat ruqyah. Tapi kalau kita suruh Anis buat ruqyah, Anis mesti tak nak. Because orang yang ada jin mesti dia tolak, dia tak nak ruqyah. Tapi kalau orang tu tak ada masalah, dia mesti nak ruqyah. Jadi dorang buat ruqyah in group. Jadi dorang kata dorang nak pergi ceramah, nak pergi apa ni, nak pergi kelas agama gitu, macam ceramah agama dalam grup.
Then after about belajar agama, that topic is about jin. Okay, jin ni macam mana dia sesatkan manusia ni, all these thing. After that, terus dia kata, okay, mari kita semua buat ruqyah secara jemaah. Jadi perempuan semua satu side buat ruqyah. Jadi perempuan semua satu side buat ruqyah. Then lelaki another side semua buat ruqyah. So when while doing the ruqyah, ada beberapa orang tu dah ada sign, because kadang-kadang kita ada jin dalam badan kita pun tak sedar, right? So ada beberapa orang lah, tapi yang Anis ni memang ada efek. Dia muntah-muntah, dia sakit kepala dia berat semua. So dah confirm lah yang dia ada jin. Jadi they start to do the ruqyah. Then they continue bila dia balik rumah sampai dia lemah, tak boleh jalan tu semua, bawa balik rumah. Then the few days later diorang buat ruqyah lagi sampai keluar. So during the ruqyah punya proses dalam because dia buat ruqyah beberapa kali dalam mungkin seminggu 2 kali gitu. So malam tu Anis dia selalu mimpi ada makhluk datang kat dia. Kewujudan makhluk tu datang kat mimpi dia. So bila datang kat mimpi dia tu dengan wujud manusia, tapi bukan manusia macam kita, kira ada figure, ada mata, ada ini semua, tapi yang menyeramkan. Dan dia kata engkau sepatutnya takut dengan Allah, takut dengan perintah Allah, bukan takut dengan suami kau, bukan takut dengan orang-orang ni. Orang-orang ni nasihat engkau kerana dia iri hati, engkau dah jadi better, dia iri hati. Jadi Anis semua dengar, jadi dia confused, dia dah macam sandwich. Yang makhluk ni yang dia dah berapa tahun selalu support dia sampai dia berubah ni, dah dekat dengan dia, suruh dia buat gini. Tapi yang at the same time, family dia punya husband ni semua kata benda ni tak bagus, lagi buat ruqyah. Jadi dia try kuatkan semangat dia sambil proses ruqyah until they find out that ni betul-betul jin. Dan alhamdulillah sekarang dia dah okey. Cuma bila dia dah okey, tapi bayang-bayang tu kan, maksud dia bukan bayang tu lagi dia punya di dalam fikiran dia masih terbayang benda-benda tu. Kadang-kadang dia masih ada mimpi-mimpi macam gitu lagi, all this kind of thing. So apa yang kita dapat belajar daripada sini, iblis, jin, dia kalau nak sesatkan kita ni dengan berbagai cara. So kita jangan fikir yang kita punya ilmu agama ni kuat, iblis, syaitan ni semua tak boleh dekat. Dan jangan fikir bila seseorang tu datang pada kita dengan kata-kata nasihat, dengan gunakan agama ni semua, kita harus hati-hati, especially benda-benda macam ni, makhluk-makhluk macam ni, because dia sekarang ustaz tu dan my friends semua kita discuss. Jadi apa yang kita nampak, apa yang Anis lakukan ni, tahajud, solat 5 waktu tu biasalah, tahajud dengan duha yang rutin, itu dia buat tu bukan kerana Allah, tapi dia buat kerana jin itu. Tu cara dia, macam mana jin dengan setan ni menyesatkan kita. Jadi Anis dia lakukan tahajud tu pasal makhluk ni. Makhluk ni kata, bangun, kau buat tahajud. Kalau kau tak buat, aku tak tolong kau. Jadi dia buat tahajud tu kerana makhluk. Sama juga duha. Dia kata, kalau kau tak buat, aku tak nak bantu kau sampai dapat pekerjaan bagus. Jadi ibadah yang dia lakukan itu adalah bukan semata-mata untuk Allah, tapi semata-mata untuk kerana jin itu, untuk dia dapat apa yang dia nak di dunia ini. Masya Allah, burung ni, if you can see, nampak hornbill, boleh nampak? Ya. Okay, kat Singapore memang banyak lah burung hornbill ni, especially Changi area. Okay, jadi kita boleh nampak iblis, syaitan ni, dorang they are very smart. Kalau kita kata kita smart, kita ada ilmu agama ni terlalu dalam, dorang tu pernah satu ketika dulu jadi chief para malaikat. That means they know Allah, dorang tahu syurga, dorang tahu, they know everything. So jangan fikir kita ni tahu pasal agama, kita tak boleh tersesat. So we have to be careful. Apa saja yang kita nak lakukan,
niatkan betul-betul. Kita lakukan sesuatu tu kerana Allah, bukan kerana orang, bukan kerana takut suami atau takut isteri ataupun takut mak bapak ataupun takut orang. Kita buat ibadat ni kerana Allah, kerana kita takut Allah. So we have to be careful. I hope ini cerita ni jadi satu pelajaran untuk kita be more cautious about this, be more hati-hati, insyaAllah. Okay, that's all I want to share for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.